Sebenarnya bukan parti politik yang nak kerjasama dengan Mahathir dengan bekerjasama dengan Muhyiddin. Hanya orang yang desperate sangat, yang tahu parti dah tak terima dia, dah tahu presiden pun susah nak letak dia sebagai calon pilihan raya, apatah lagi menteri. Mereka ni berharap supaya UMNO akhirnya bekerjasama dengan musuh-musuh yang rapat dengan mereka, supaya bila mereka menang dan membentuk kerajaan campuran seperti mana sebelum ni, maka orang-orang macam Muhyiddin, orang-orang macam Mahathir akan consider mereka ni untuk menjadi sebahagian daripada kabinet. Itu je. Itu yang kau tengok orang macam Anwar Musa lah apa semua kan. Memang dia akan pro kepada kerjasama dengan Bersatu. Standard lah. Okay? Itu hak dia kan? Dia ada hak. Dan kita pun ada hak untuk memastikan bahawa ahli-ahli UMNO akan tolak semua pemimpin yang nak meneruskan kerjasama dengan Bersatu. Kan? Kita tak nak pemimpin UMNO yang meletakkan walak dia bukan pada Presiden UMNO, tapi meletakkan walak dia kepada Presiden Bersatu. Kita tak nak. Kiranya PRU akan datang, UMNO menang 100 kerusi. Okay? Perlukan lagi 12 kerusi untuk bentuk kerajaan simple majority. Dan Bersatu ada 12 kerusi tu. Contohnya lah, dia kata ni, adakah Bersatu akan membuli UMNO untuk mendapatkan kerusi Perdana Menteri, atau UMNO akan cari 12 kerusi lagi dari parti pembangkang untuk mengekalkan UMNO membentuk kerajaan ikut cara di sini? Bagi saya bagi saya, kalau kita cuma kurang 12 kursi, kita dah boleh senyum. Okay. Sebab 12 kursi itu kita akan dapat daripada Sarawak. GPS. So kalau kita dapat 100 kursi, kita kurang 12, insya-Allah kawan-kawan GPS kita di Sarawak akan membantu kita. Tapi kalau campur dengan undi Sarawak pun, kita masih ada 100 je. Itu lain cerita. Soalan dia tadi tu. Jadi kalau undi Sarawak campur pun kita ada 100. Maka kita mungkin boleh pertimbangkan untuk bekerjasama dengan rakan baru yang kita yakin tidak tikam belakang kita. Okey? Kita pernah tak kerjasama dengan Mahathir? Pernah. Kita pernah angkat dia jadi Presiden UMNO. Last kali, walaupun dia dah kaya raya, anak-anak dia semua billionaire, kan? Tak ada seorang pun jutawan, semua billionaire. Dah merasa nikmat 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Dia lupa diri. Dia tikam UMNO. Dia naik sepentas bersama dengan Lim Kee Siang. Dan dia benamkan UMNO balik. Kau nak kerjasama dengan orang macam ni? Kalau aku tak nak. Okey. Kedua, kerjasama dengan Muhyiddin. Kita pernah ada 42 kursi, dia ada 32 kursi. Kita maafkan dia. Kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Apa dia buat pada kita? Dia bully kita, dia tikam belakang kita di Sabah. Dia tidak menghormati keputusan Presiden. Nama-nama yang Presiden cadangkan jadi menteri tak dilantik. Ada 1-2 je yang dilantik. Yang lain semua dia letak nama orang yang mesra dia. Kau nak kerjasama dengan orang macam ni? Duit UMNO ditahan. Last kali Presiden dengan mantan Presiden nak dipenjarakan. Kita tak akan kerjasama dengan orang macam ni. Jadi kita tengoklah, kita explore siapa yang belum pernah mainkan kita. Kan? Dalam Islam, kita dibolehkan melakukan kemudaratan kecil untuk elak kemudaratan yang lebih besar. Fiqh al-awlawiyat. Jadi, kita tengok siapa yang mudarat dia paling kurang bila kita bekerjasama dengan mereka. Boleh jadi PKR, boleh jadi PAN, kalau PAN lebih,
atau boleh jadi warisan. Tapi kalau macam PAN duduk macam mana pula tu? Pasal dia duduk dalam PJ je. Takkan dia nak keluar semata-mata. Itu sebabnya kita kena faham bila kita nak berunding, setiap perundingan mesti berlaku bila kita berada dalam keadaan kuat. Bila kita berada dalam keadaan kuat, perundingan tu insya-Allah akan menyebelahi kita. Tapi kalau kita ni bengang, kita ada kekuatan lebih daripada orang yang nak kita runding, tapi kita tak pandai berunding. Akhirnya walaupun dari segi jumlah kita lebih besar, tapi kita dimain oleh orang yang kita runding ni. Jadi jangan sampai benda ni berlaku. Jadi gunakan kebijaksanaan. Daripada kau nak kerjasama dengan Muhyiddin, dia ada 12 kursi, dia minta nak jadi Perdana Menteri. Kau ada 100 kursi ni, betul tak? Betul. Dengan satu orang lagi, dia ada 12 kursi. Dia nak minta jawatan timbalan Perdana Menteri. Kau nak bagi? Tak bagi. Kita ada 100, dia ada 12. Tak boleh. Kan? Kalau aku Perdana Menteri, mesti orang UMNO juga. Betul. Perdana Menteri kedua, mungkin boleh pertimbang. Perdana Menteri kedua. Perdana Menteri kedua, timbalan Perdana Menteri kedua, Okay. mungkin boleh pertimbang. Okay. Kan? Ataupun kita tambah jumlah menteri. Bagi lebih sikit jumlah menteri kat dia lah. Bagilah dia menteri sikit. Bagilah 3 ke. Kenapa Datuk tak sebut PAS tu? Tak mungkin lah, ni aku beritahu. Itu sebab tak kira lah siapa pun. Kau kena ambil, kau kena buat kemudaratan yang paling kecil. Semuanya ada mudarat. Semuanya bila dia tarik sokongan kepada kita, kita tukar kerajaan. Betul. Jadi apa pun dia akan jadi mudarat. Yeah. Tapi mudarat mana yang lebih kurang? Kalau kau rasa kerjasama dengan PAS, dia lebih bertolak ansur in terms of terms yang dia letak pada kita, lebih baik kita ambil dia berbanding dengan kita hilang kursi timbalan Perdana Menteri kepada parti lain. Baik kau bagi PAS. Betul. Ya. Betul. Kalau Anwar meletak syarat mesti letak anak dia sebagai menteri, kan? Dia bagi kita 12 kursi. Baik kau bagi Nuriza jadi menteri. Dia boleh jaga wanita. Molek lagi lah berbanding dengan Irina Harun tu. Contoh. Jadi kajilah. Kaji. Adakah Malaysia akan kalah dengan tuntutan Waris Sulu? Okay. Adakah Malaysia akan hilang Sabah dengan surat Tommy Thomas, dan adakah Malaysia boleh menang kes atau sebaliknya atau macam mana tu? Kalau dikira dari segi keputusan yang dibuat di Perancis juga, dia merujuk contohnya lah 2 GLC, kononnya lah 2 aset yang dimiliki oleh Petronas. Walaupun Petronas dah buat kenyataan, ianya dah lama dilupuskan, bukan lagi milik Petronas. 297 kali dalam judgement yang dibuat oleh hakim di Perancis meletakkan keputusan yang memihak kepada Kesultanan Sulu itu berpunca daripada surat pengakuan Tommy Thomas. Tommy Thomas hantar surat mengaku kesilapan dia dan bersedia untuk membayar RM48,230. Kebodohan surat ini diulang sebanyak 297 kali dalam judgement di Paris, yang menyebabkan hakim di Paris pula memberikan 2 aset milik Petronas. Tapi alhamdulillah lah, aset tu memang bukan milik Petronas lagi. Memang tak ada lah benda yang kita hilang. Betul. Tapi apa pun
seperti mana yang ditegaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, beliau tidak akan berganjak walau seinci sekalipun. Dia tak akan berganjak. Jadi kita haraplah dia betul-betul tak berganjak. Seperti mana dia kata dia tidak akan menangguhkan walau sesaat sekalipun dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia. Dan dia pun dah memulakan perjumpaan ahli-ahli parlimen secara tertutup di Pan Pacific. Dan kita haraplah dia dah buat mind conditioning terhadap ahli-ahli parlimen pembangkang, supaya ahli parlimen pembangkang pun tahu, sedar apa yang berlaku dan tidak merapu seperti mana yang berlaku di parlimen baru-baru ni di kalangan ahli parlimen warisan.